Assalamualaikum. Kita teruskan dengan latihan muka surat 45 soalan objektif. Okey, kita lihat soalan nombor 34. Okey, maklumat diberi jumlah jisim garam P dan Q ialah 9. Okey, jisim dalam bekas P ialah 4. Okey, kita kena cari Q dulu. Okey, lepas tu baru boleh hitung nisbah P kepada Q. Okey, kita lihat maklumat. P dan Q ialah 9. Yang diberi P. P adalah 4 kg. Pastinya Q ialah 5 kg sebab jumlah keseluruhan ialah 9. Jadi soalan minta P nisbah Q. Awak dah tahu dah jawapannya. P nisbah Q. 4 nisbah 5. Okey, kita terus kepada soalan nombor 35. Hitung jumlah isi padu dalam liter 24 botol minyak wangi. Awak hanya darabkan sahaja. Okey. Seterusnya nombor 36. Okey, awak lihat maklumat yang diberi. Okey, Pak Nasir tanya pada Pak Leman dan Pak Leman menjawab ada 240 biji belimbing. Tetapi 5% daripadanya telah rosak. Okay, awak kena faham dulu maklumat di sini. Ada 240 biji belimbing yang ada 5%-nya telah rosak. Bakinya masih elok. Okey, Pak Leman jual 75% daripada belimbing yang masih elok. Okey, yang elok sahaja dia jual. Okey, soalan minta hitung baki belimbing Pak Leman yang tinggal. Okey, ada ralat di sini ya. Hitung baki belimbing Pak Leman yang tinggal setelah dijual tadi belimbing yang elok. Okey, jadi awak kena faham dulu satu demi satu. Okey, ini adalah maklumat. Ada 240 biji belimbing. Okey, 5% telah rosak. Dalam konsep peratus, nilai keseluruhan adalah 100%. Jika 5% telah rosak, bermakna 95% masih elok. Kenapa 95%? Kerana 5 tambah 95 adalah 100%. Jadi, kita kira dulu buah yang elok. Okey, sebab Pak Leman jual buah yang elok. Buah yang rosak, dia tak jual. Okey, kita anggap dia buang. Okey, kita kira buah yang elok, iaitu 95%. Okey, awak kira 95% darab dengan 240. Okey, akan dapat 228 biji. Ini adalah bilangan belimbing yang masih elok. Okey, belimbing yang masih elok ni lah yang Pak Leman jual. Okey, Pak Leman cakap, okey, dia jual 75%. 75% daripada belimbing yang elok. Okey, 75% darab dengan belimbing yang elok. Okey, dah. Dan awak kira hasilnya. Okey, jadi soalan minta berapa baki yang tinggal. Okey, berapa baki yang tinggal yang tidak dijual. Okey, baki buah yang tidak dijual yang elok. Okey, jadi jumlah tadi ada 228 biji yang elok. Kemudian awak dah kira ini adalah bilangan yang dijual. Okay, awak tolakkan sahaja. Baru kita dapat tahu berapa baki yang tinggal. Okey, awak perlu faham ada berapa yang elok, ada berapa yang dijual, ada berapa baki yang masih tinggal. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 37. Jadual 3 menunjukkan masa latihan olahraga Zairuddin dalam seminggu. Okey. Diberi 100 meter digunakan masa 3/4 jam. Okey, larian tidak diberi. Jumlah keseluruhan ialah 2.5 jam. Okey, awak kena faham dahulu. Awak boleh rujuk rumus. Okey, 2.5 jam. Kita tahu 2 di hadapan ni bermaksud 2 jam. Belakang 0.5. Okey, 0.5 jam. Kalau ikut rumus adalah 1/2. 0.5 bersamaan dengan 1/2. 1/2 jam adalah 30 minit. Jadi awak congak saja. 2.5 jam adalah 2 jam 30 minit. Kenapa? Kerana 0.5 ini sama dengan 1/2. 1/2 sama dengan 30 minit. Okey, ini dalam rumus. Jadi 2.5 jam adalah 2 jam 30 minit. Okey.
Jumlah masa keseluruhan ialah 2 jam 30 minit. Larian adalah 3/4 jam. 3/4 jam ada juga dalam rumus iaitu 45 minit. Awak hanya tolakkan seperti biasa. Okey. Kalau tak boleh tolak, awak perlu pinjam. Okey, 30 tak boleh tolak 45. Awak pinjam 1 jam dan beri 60 minit pada rumah minit. Kerana 1 jam adalah 60 minit. Jadi nilai ini menjadi 90. Baru awak boleh tolakkan. Okey. Jawapannya semua dalam bentuk pecahan. Okey, ada dalam rumus. 3/4 jam bersamaan dengan 45 minit. Okey, 1/4 jam bersamaan dengan 15 minit. Jadi ini 1 di hadapan bermakna 1 jam 15 minit. 1/2 jam bersamaan dengan 30 minit. 1 jam 30 minit. 3/4 jam bersamaan dengan 45 minit bermaksud 1 jam 45 minit. Okey. Soalan nombor 38. Gaji kerja sambilan Cik Zainal pada bulan April ialah RM600. Gajinya meningkat 30% pada bulan berikutnya. Maksudnya gajinya makin banyak. Jadi soalannya, berapakah gaji kerja sambilan Cik Zainal pada bulan berikutnya iaitu bulan Mei. Okey, selepas bulan April ialah bulan Mei. Jadi, apa perlu kira ialah gajinya adalah RM600 meningkat 30%. Jadi 30% tu awak kena darabkan dengan 600 tadi. 30% darab 600 akan dapat jawapan. Ini adalah nilai yang dia dapat hasil daripada peningkatan gaji dia tadi. Okey. Berapa gaji yang dia dapat untuk bulan Mei? Awak hanya tambahkan kedua-duanya. Bila dikata meningkat, maksudnya gajinya makin bertambah. Jadi awak kena tambahkan kedua-duanya. Awak akan dapat jawapan untuk gaji bulan Mei. Kita teruskan soalan nombor 39. Hitung isi padu. Okey, bongkah kayu yang tinggal. Okey, awak bayangkan bongkah kayu ini adalah bentuk kuboid, kemudian dipotong dan dikeluarkan. Okey, berapa baki yang tinggal? Okey, apa yang awak perlu kira? Awak faham dulu panjang darab lebar darab tinggi. Okey, ini adalah panjang, ini adalah lebar, ini adalah tinggi. Okey, bentuk yang kecil ni pula adalah panjang. Okey, lebarnya di belakang. Ini adalah tinggi. Awak perlu faham dahulu rajah ini. Okey, cikgu lukiskan. Cikgu tuliskan. Okey, isi padu A tadi 30 darab 15 darab 10. Kemudian isi padu bongkah B yang kecil tadi 15 darab 5 darab 15. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, ini adalah rumus untuk kuboid. Kemudian baru awak tolakkan kedua-duanya. Yang besar, tolakkan bongkah yang awak keluarkan, yang kecil tu. Okey, baru awak dapat isi padu yang tinggal dalam bentuk sentimeter padu. Okey. Kita teruskan dengan soalan nombor 40, soalan terakhir. Okey. Jumlah keseluruhan murid adalah 50 orang murid. Okey, soalannya, hitung bilangan murid yang mempunyai lebih 20 buah buku cerita. Okey, kita lihat. Lebih bermaksud 30 buah buku dan 40 buah buku. Ada 20%, ada 10%. Tetapi dalam bentuk peratus, kita kena kira bilangan murid. Okey, peratus ni kita perlu tukarkan ke dalam bentuk bilangan murid. Okey, bagaimana nak kira? Okey, lebih daripada 20 buah buku ada 30%. 30% murid. Tetapi dalam bentuk peratus. Kita nak jawapan dalam bentuk bilangan. Okey, 30% awak darabkan dengan 50 kerana jumlah keseluruhan adalah 50. Okey, awak darabkan seperti biasa, awak akan dapat jawapan itu adalah bilangan muridnya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Itu latihan objektif. Okey, selamat mencuba. Terima kasih.